Tajuk yang kami pilih untuk kajian ini ialah Bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan semakin dilupakan. Bahasa Melayu merupakan bahasa rumpun Austronesia Barat di bawah subkeluarga Indonesia Pusat. Ianya dikatakan berasal dari kawasan Nusantara. Bahasa Melayu mengalami perkembangan yang bermula dari zaman Bahasa Melayu kuno, seterusnya zaman Bahasa Melayu klasik dan akhirnya zaman Bahasa Melayu moden. Peranan Bahasa Melayu kuno ialah sebagai bahasa undang-undang, bahasa pemerintahan dan bahasa kebangsaan bagi Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu klasik pula terbahagi kepada zaman pra-klasik dan zaman klasik. Pada zaman pra-klasik, tulisan yang digunakan terdapat pengaruh dari India, manakala zaman klasik, tulisan yang digunakan ialah tulisan Jawi. Akhir sekali ialah bahasa Melayu moden. Semasa zaman pra-Merdeka, walaupun bahasa Inggeris diutamakan, tetapi bahasa Melayu masih dijadikan bahasa rasmi. Semasa zaman pasca-Merdeka pula, bahasa Melayu telah dinyatakan sebagai bahasa kebangsaan Malaysia di bawah Perlembagaan Persekutuan Perkara 152. Objektif kajian ini yang pertama ialah memahami asal-usul bahasa Malaysia, yang kedua mengenal pasti punca bahasa Malaysia dilupakan, dan yang ketiga mengkaji cabaran untuk memartabatkan bahasa Malaysia. Pada 31 Ogos 1957, Perlembagaan Persekutuan telah diperkenalkan di Tanah Melayu. Perlembagaan ini mengandungi 183 perkara. Perkara 152 telah mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Malaysia. Namun, jika dilihat pada era kini, telah berlaku kemerosotan dalam penggunaan bahasa Melayu di kalangan rakyat Malaysia. Mari kita lihat apakah faktor-faktor yang membawa kepada kemerosotan penggunaan bahasa Melayu. Pertama, bahasa Inggeris. Penggunaan bahasa Inggeris telah diutamakan di Malaysia. Kebanyakan masyarakat Malaysia lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pertama ketika berkomunikasi. Faktor kedua ialah bahasa rojak. Bahasa rojak ialah pencampuran bahasa antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bahasa ini sering digunakan oleh rakyat Malaysia ketika berkomunikasi. Bahasa ini juga dianggap normal oleh rakyat Malaysia. Jika bahasa rojak sering digunakan oleh rakyat Malaysia, dikuatiri bahawa tahap penggunaan bahasa Melayu di dalam diri masyarakat Malaysia akan menjadi lemah. Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan adat dan tradisi. Pelbagai jenis bahasa dialek boleh dijumpai di Malaysia. Kebanyakan rakyat Malaysia juga lebih gemar menggunakan bahasa dialek di dalam perbualan seharian mereka. Penggunaan ejaan dan sebutan bahasa Melayu yang betul hendaklah dipertingkatkan di dalam diri setiap rakyat Malaysia. Bahasa Melayu merupakan identiti bagi setiap rakyat. Oleh itu, rakyat perlulah berasa bangga ketika menggunakan bahasa Melayu. Baiklah, seterusnya ialah kesan bahasa Melayu dilupakan. Yang pertama, dapat menjejaskan pembelajaran para pelajar di peringkat sekolah dan universiti. Para pelajar akan mengalami kesukaran ketika menulis dan belajar. Contohnya di universiti pada masa kini, bahasa Malaysia sudah tidak relevan dalam bidang pendidikan. Segala bahan bacaan yang dibekalkan oleh para pensyarah adalah dalam bahasa Inggeris. Hal ini akan menyebabkan pembelajaran pelajar terjejas kerana segelintir pelajar kurang faham dengan apa yang mereka pelajari. Seterusnya ialah ciri bahasa Melayu akan pupus dan digantikan dengan beberapa ciri bahasa Inggeris. Bahasa Melayu yang moden yang digunakan oleh generasi Z pada masa kini akan merendahkan taraf bahasa Malaysia. Campuran bahasa atau ciri lain yang digantikan dalam bahasa Melayu seperti bahasa rojak, bahasa selanga dan bahasa basahan. Campuran kesemua bahasa ini akan menjadi sebati sehingga menukarkan ciri bahasa Melayu yang sebenar. Perkara ini akan menunjukkan keupayaan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi negara kita. Baiklah, yang terakhir ialah persepsi buruk masyarakat luar terhadap pencemaran bahasa Malaysia. Para pelajar dan pelancong daripada luar yang masuk ke dalam negara kita akan mempersoalkan mengapa bahasa yang digunakan oleh rakyat kita sendiri tidak sama seperti yang mereka pelajari.
Mereka juga akan menceritakan hal ini kepada ahli keluarga mereka ataupun rakan-rakan mereka. Malah perkara ini juga akan meninggalkan tanggapan buruk kepada bahasa Melayu kita. Malah sikap tidak minat untuk mempelajari bahasa kita juga akan wujud dalam diri mereka. Itu saja. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang penggunaan bahasa Melayu pada masa kini. Menurut kajian Chiu Fong Peng 2016, penggunaan bahasa Melayu sama ada di sekolah rendah atau sekolah menengah merupakan bahasa penghantar. Hal ini dapat dibuktikan melalui Akta Pendidikan 1996 di mana telah menjelaskan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa utama yang perlu ada dalam institusi pendidikan dan menjadi mata pelajaran yang wajib. Walaupun begitu, penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar, terutama sekali dari pelbagai etnik, masih belum memuaskan. Kajian oleh Abdul Rashid Jamian 2001, sebanyak 70% pelajar bukan Melayu mengatakan mereka tidak memahami apa yang diajar oleh guru bahasa Melayu di sekolah mereka. Hal ini kerana mereka telah meletakkan dalam pemikiran mereka bahawa bahasa Melayu itu susah untuk difahami. Maka dari itu, mereka tidak berminat dengan mata pelajaran yang diajar oleh guru bahasa Melayu mereka. Walaupun telah lama negara kita mempraktikkan dan mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa utama, namun kesedaran orang ramai tentang hal ini masih agak rendah. Di samping itu, kedudukan bahasa Melayu semakin tidak dihiraukan apabila muncul pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris yang dilaksanakan 10 tahun yang lalu. Melalui hasil kajian yang dilakukan oleh Zuraini Ramli 2017, bahasa Inggeris sering digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP. Sebaliknya, dalam proses perbincangan di antara guru dan murid dalam keadaan yang tidak formal seperti aktiviti berkumpulan, mereka masih menggunakan bahasa Melayu. Seterusnya, kita pergi kepada bahasa rojak. Apakah itu bahasa rojak? Penggunaan bahasa Melayu rojak ini boleh didefinisikan sebagai penggunaan bahasa Melayu yang bercampur dengan bahasa yang lain dalam satu pertuturan. Sebagai contoh, next, by the way kan, cuba try. Namun begitu, bahasa Melayu rojak ini masih boleh diterima pakai dalam keadaan yang tidak formal. Seterusnya ialah penggunaan bahasa Inggeris di rumah. Ibu bapa sering menggunakan bahasa Inggeris untuk bertutur dengan anak-anak mereka di rumah. Hal ini kerana bahasa Inggeris membolehkan masyarakat berhubung dan berinteraksi dengan dunia luar. Kesannya, anak muda pada masa kini lupa dan tidak lagi melihat bahasa Melayu itu sebagai suatu kebanggaan negara Malaysia, tetapi sebaliknya membanggakan bahasa luar. Hal ini semakin membimbangkan para cendekiawan kerana boleh menjejaskan martabat bahasa Melayu di negara Malaysia. Walaupun kita hidup di dunia yang semakin maju, tetapi penggunaan bahasa Melayu tidak seharusnya diketepikan kerana bahasa Melayu melambangkan jiwa bangsa Malaysia. Cabaran dalam memperkasakan bahasa Malaysia. Rajab 2011 menyatakan bahawa bahasa Malaysia telah menghadapi pelbagai rintangan dalam tempoh 53 tahun ianya diisytiharkan sebagai bahasa kebangsaan. Beliau menambah bahawa cabaran yang paling sengit adalah pada abad ke-21. Jadi, apakah antara cabaran yang dihadapi dalam memperkasakan bahasa Malaysia? Cabaran yang pertama adalah bahasa Malaysia bukanlah bahasa pengantar untuk semua subjek yang diajarkan di sekolah-sekolah. Subjek-subjek sains dan matematik seperti biologi, fizik dan matematik tambahan diajarkan dalam bahasa Inggeris. Ini kerana, menurut Yahya et al. Adalah sukar untuk menterjemahkan semua maklumat sains ke bahasa Malaysia kerana jumlahnya yang terlalu banyak.
Cabaran seterusnya adalah rakyat Malaysia sendiri yang mempunyai tahap penguasaan bahasa yang rendah. Walaupun bahasa Malaysia telah dilabel sebagai bahasa kebangsaan, masih ramai masyarakat Cina dan India yang kurang penguasaan bahasa Melayu yang baik. Bukan sahaja bangsa lain, bangsa Melayu juga kurang fasih dalam berbahasa Melayu kerana mereka memilih untuk berbahasa rojak. Langkah untuk meningkatkan kesedaran rakyat berkaitan penggunaan bahasa Malaysia. Pertama, penggunaan bahasa Melayu dalam buku teks sekolah. Buku teks merupakan salah satu sumber pembelajaran di sekolah. Dengan menggunakan buku teks berbahasa Melayu, ia akan meningkatkan lagi kesedaran rakyat tentang penggunaan bahasa. Oleh itu, guru memainkan peranan penting dalam mentadbirkan bahasa. Kedua, mempraktikkan budaya membaca buku bahasa Malaysia. Dengan mempraktikkan budaya membaca buku bahasa Malaysia dan menjalankan beberapa program dan aktiviti berkaitan bahasa Malaysia, ia akan meningkatkan lagi kesedaran rakyat. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan daya saing sihat antara satu sama lain. Ketiga, mewajibkan penggunaan bahasa Melayu dalam komunikasi di setiap sekolah dan institusi dalam negara. Hal ini kerana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan, oleh itu rakyat hendaklah dididik dan sentiasa berkomunikasi dalam bahasa Melayu bagi mendapatkan bahasa. Selain itu, ia juga dapat memupuk perpaduan yang harmoni tanpa perbilang kaum. Keempat, menggunakan sosial media sebagai medium menyebarkan ilmu berkaitan bahasa. Pada zaman kini, segala maklumat berada di hujung jari. Oleh itu, pelbagai maklumat berkaitan bahasa mudah diperoleh. Dengan cara ini, kesedaran rakyat akan penggunaan bahasa Melayu mudah dipertingkatkan melalui sosial media. Sebagai kesimpulan, proses untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan bukanlah mudah. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah bekerjasama untuk menghormati dan mengangkat darjat bahasa Melayu ke tahap yang lebih tinggi. Hal ini kerana bahasa Melayu dapat mengekalkan identiti dan tradisi masyarakat Melayu.